Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Ini berita tengah malam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui kempen pilihan raya umum DUN Sabah menjadi antara punca peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Beliau bagaimanapun menjelaskan pilihan raya tidak dapat dielakkan bagi mematuhi perlembagaan selepas DUN negeri itu dibubarkan hujung Julai lalu. Ini sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita tertakluk kepada peruntukan di dalam perlembagaan. Pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Dan ini tidak boleh ditangguh. Saya sedar Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menetapkan SOP tertentu bagi memastikan wabak COVID-19 tidak merebak akibat kempen pilihan raya yang diadakan. Tetapi malangnya ada SOP yang tidak dipatuhi. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan tidak akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara dalam masa terdekat. Ia bagi memberi peluang kepada ekonomi untuk pulih. Setakat hari ini, kita tidak memikirkan soal melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara atau total lockdown. Langkah ini jika dilaksanakan sekali lagi boleh membawa kesan besar yang dikhawatiri akan meruntuhkan sistem sosial dan ekonomi negara. Na'udzubillah. Apa yang akan dilakukan oleh kerajaan ialah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar di kawasan-kawasan yang dikenal pasti mempunyai kes-kes COVID-19 yang tinggi. Status sesi persekolahan di seluruh negara akan diputuskan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengendalian pandemik. Ibu bapa tidak perlu bimbang kerana keadaan dipantau rapat oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Kementerian Pendidikan Malaysia pula sentiasa memantau keadaan kes COVID-19 di sekolah di seluruh negara. Jika ada sebarang kes COVID-19 melibatkan warga sekolah, KPM akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menanganinya. Dan dalam hal ini, Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada Kementerian Pendidikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid, guru dan kaki tangan sekolah. Jumlah kes baharu COVID-19 terus mencatatkan angka tinggi dengan jangkitan baharu dikesan sebanyak 691 kes. Kedah mencatatkan jumlah kes terbaharu tertinggi dengan 397 kes, manakala jangkitan kedua tertinggi dikesan di Sabah iaitu 219 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 394 kes baharu di Kedah datang daripada kluster tembok. 120 daripada keseluruhan kes baharu di Sabah pula melibatkan saringan bergejala membabitkan 117 warga tempatan dan 3 bukan warga negara. 3 kematian direkodkan di Sabah dan 1 kematian di Pulau Pinang. Salah satu kes di Sabah membabitkan seorang bayi berusia setahun. Kes dibawa mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sempurna pada 1 Oktober 2020. Keadaan kesihatan kes didapati merosot dan memerlukan bantuan pernafasan. Saringan COVID-19 didapati positif pada 5 Oktober 2020. Kes disahkan meninggal dunia pada 5 Oktober 2020 jam 4.25 petang. 2 kluster baharu COVID-19 dikesan Kementerian Kesihatan. Kluster Batu dengan 7 kes dikesan di Taiping, Perak, manakala kluster ramai-ramai di Sandakan Sabah merekodkan 20 kes jangkitan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster Batu dikenal pasti hasil saringan di kalangan kaki tangan dan ahli keluarga sebuah kem tahanan.
kluster ramai-ramai Sabah. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Sandakan Sabah. Kes indeks kluster ini iaitu kes 12,161 merupakan seorang pemandu bas dan mengalami gejala sakit tekak dan demam bermula 27 September 2020. 7 lagi kluster masih aktif ialah kluster Tembok, Bangau-Bangau, Jalan Meru, Bah Sintok, Benteng PK, Selasih dan Embun. Berikut data situasi terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Kerajaan setuju mengenakan sekatan perjalanan dari Sabah ke Semenanjung, Sarawak dan Labuan bermula 12 hingga 25 Oktober. Bagaimanapun pengecualian khas akan diberi kepada kes tertentu termasuk kes kecemasan, kematian dan perkhidmatan penting. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan pengecualian perlu mendapat izin Kementerian Kesihatan. Mereka yang telah mendapat kebenaran juga perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sebaik tiba di pintu masuk destinasi masing-masing. Bagi pergerakan masuk ke negeri itu pula, kebenaran akan turut diberi kepada beberapa kategori. Antaranya, rakyat Sabah yang memegang MyKad Kod H dan pasangan kepada rakyat Sabah yang memiliki pas imigresen Malaysia yang sah tempoh atau bukti perkahwinan dan sijil lahir anak. Beberapa pejabat agensi kerajaan negeri di Terengganu ditutup 3 hari bermula siang tadi. Ia bagi membolehkan operasi Nyah Cemar dilakukan di keseluruhan bangunan. Antara tempat terlibat ialah bangunan Wisma Darul Iman, Jabatan Agama dan Hal Ehwal Negeri serta Yayasan Pembangunan Usahawan. Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Negeri Datuk Muhammad Azhari Mat Azhar dalam kenyataannya memaklumkan lebih 500 kaki tangan Wisma Darul Iman diminta bekerja dari rumah dalam tempoh tersebut. 100 kaki tangan bahagian kritikal termasuk unit keselamatan dan pengurusan bagaimanapun bertugas seperti biasa. Semua aktiviti secara dalam talian masih berjalan seperti biasa. Penutupan sementara dibuat susulan terdapat pegawai di Wisma berkenaan yang mempunyai kontak rapat dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad yang disahkan positif COVID-19. Universiti Sultan Zainal Abidin Yunis Zah Terengganu melanjutkan penutupan operasi. Penutupan membabitkan semua kampus iaitu kampus Gong Badak, kampus Besut dan kampus Perubatan Kuala Terengganu. Penutupan operasi yang sepatutnya tamat pada Rabu dilanjutkan sehari lagi. Naib Chancellor Yunis Zah, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan berkata, langkah itu dilakukan bagi menyelaras tindakan secara lebih komprehensif dalam menangani penularan COVID-19. Pengurusan Yunis Zah juga memutuskan agar semua kaki tangan bekerja dari rumah sehingga Khamis. Operasi Nyah Cemar turut dilaksanakan secara menyeluruh di ketiga-tiga kampus. Susulan arahan penutupan premis perniagaan sehingga Khamis di 6 lokasi sekitar Kubang Pasu, Kedah. Semua peniaga di daerah itu didapati patuh arahan terbabit. Tinjauan RTM di kawasan terlibat petang tadi mendapati semua premis perniagaan tidak beroperasi. Mereka termasuk pengusaha 73 premis di Pasar Besar Jitra, 15 premis gerai Pasar Besar Jitra dan 4 premis gerai buah-buahan Pekan Jitra 2. Turut patuh arahan sama peniaga Pasar Pagi Pekan Jitra 2 dan perhentian bas Pekan Jitra 2. Penutupan dibuat atas nasihat Pejabat Kesihatan Daerah Kubang Pasu. Ia dibuat setelah mengambil kira faktor keselamatan, kesihatan peniaga dan orang ramai bagi mencegah penularan wabak COVID-19.
Sementara itu, semua SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berkaitan COVID-19 yang telah ditetapkan Majlis Keselamatan Negara akan dikekalkan di Perak setakat ini. Menteri Besarnya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, kerajaan negeri akan sentiasa memantau situasi di negeri itu dan memperketatkan SOP aktiviti sosial sekiranya diperlukan. Beliau berkata peningkatan jumlah kes di Perak ketika ini berlaku di kawasan yang tertutup dan bukan daripada aktiviti sosial. Ini bermakna ianya tertular melalui satu kawasan yang enclosed. Dan kerajaan negeri akan sentiasa memantau jika ada keperluan untuk kita perketatkan aktiviti-aktiviti perniagaan ataupun sosial, perhimpunan dan sebagainya jika ada keperluan. Beliau juga berharap kesemua rakyat di negeri itu untuk tidak panik dan menuding jari kepada mana-mana pihak yang dikaitkan dengan peningkatan kes tersebut. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Seminar Integriti Peringkat Negeri Perak di Ipoh. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Suspek dipercayai terlibat pencemaran Sungai Batang Benar Negeri Sembilan yang mengakibatkan gangguan bekalan air di Lembah Kelang berjaya dikenal pasti. Ketika ini usaha dipergiat bagi menahan individu tersebut. Menurut Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Cik Zakaria Osman, suspek bukan penduduk tempatan, sebaliknya berasal dari negeri lain. Pihak polis sedang menjejaki suspek. Kami berharap dalam masa terdekat kita akan dapat tangkap suspek itu dan dia akan dibawa balik ke Negeri Seremban, Negeri Sembilan. Siasatan dijalankan menurut Seksyen 430 Kanun Keseksaan kerana khianat sehingga memutuskan bekalan air untuk tujuan pertanian, makanan atau minuman kepada manusia dan haiwan atau dalam menjalankan sebarang pengeluaran. Sementara itu, Exco Negeri Sembilan S. Verapan mengesahkan sampel air sungai telah dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis. Loji rawatan air sungai Semenyih dan Bukit Tampoi dihenti tugas Ahad lalu akibat pencemaran. Dalam pada itu, bekalan air di semua 274 kawasan terjejas dijangka polis secara berperingkat bermula hari ini sehingga 6 petang Jumaat. Ia dapat dilakukan selepas loji rawatan air Sungai Semenyih telah memulakan operasinya pagi tadi. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor, Suhaimi Kamaral Zaman berkata, bekalan air mula diagih tengah malam ini. Pemulihan sepenuhnya dibahagi kepada 3 kumpulan utama. 98 lori tangki telah digerakkan ke premis kritikal, sekolah serta kawasan perumahan terjejas. Turut disediakan 26 tangki statik, 11 stesen pengisian setempat, 9 pusat khidmat setempat dan 13 pili awam. Walaupun Pengurusan Air Selangor mengesahkan pengguna mula mendapat bekalan air tengah malam ini, namun gangguan bekalan yang bermula kemarin menjejaskan pelbagai aktiviti harian mereka. Bukan sahaja pengguna biasa, malah golongan peniaga yang baru mula bangkit setelah melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP turut merasai kerumitannya.
Tinjauan di sekitar Salak Tinggi di daerah Sepang yang turut mengalami gangguan bekalan air, penduduk menyuarakan ketidakpuasan hati masing-masing kepada masalah air yang sering dihadapi. Di negeri Selangor ni terlalu kerap masalah air. Yang berjadual pun ada, yang ini yang tak berjadual. Macam semalam saya terpaksa tutup kedai dan pendapatan saya terjejas. Contohnya orang datang ke kedai, nak pergi ke tandas, nak mengambil air solat, ambil air semayang. Sebab kita ada sediakan bilik semayang. Bila kita bagi tahu tak ada air, jadi ialah sukar. Jadi pilihan kita suruh customer yang pergi ke masjid berdekatan. Ketiadaan bekalan air kesan henti tugas loji rawatan air di LRA Sungai Semenyih akibat pencemaran air mentah di Sungai Semenyih juga menyebabkan aktiviti pengguna domestik terjejas. Terpaksa ambil kat tempat yang mana ada, macam dekat tempat rumah sebelah ke, dekat tempat yang ada paip apa ni ke, tangki-tangki lah yang ni lah. Sampai diorang dah tak nak bagi lah nak ambil air. Macam mana kan? Masjid pun nak pakai, buat ambil wuduk semua kan. Tangani lah isu ni kan. Sebab apa, kita dah selalu sangat lah masalah air Selangor ni. Kes rasuah projek solar hybrid Datin Sri Rosmah Mansor di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pihak pembelaan mendakwa tertuduh menjadi mangsa pendakwaan terpilih dan ia berniat jahat. Peguam Dato' Akberdin Abdul Kadir berhujah demikian ketika pemeriksaan balas terhadap saksi Pegawai Penyiasat SPRM Nur Nabilah Muhammad Aziman. Dato' Akberdin mempersoal bagaimana Setiausaha UMNO bahagian Pekan Dato' Azmi Abu Talib tidak pernah didakwa berkaitan projek itu. Merujuk keterangan sebelum ini, Dato' Azmi dijanjikan RM50 juta oleh Jepak Holdings bagi kerja-kerja perundingan projek sama. Turut dibangkitkan pengguguran kes bekas pembantunya Datuk Rizal Mansor. Pendapat itu bagaimanapun ditolak Nur Nabilah kerana ia berada di luar bidang tugas. Nur Nabilah juga menolak pendapat mengatakan tuduhan terhadap Datin Sri Rosmah merupakan satu bentuk tekanan. Datin Sri Rosmah didakwa dengan satu pertuduhan meminta RM187.5 juta dan dua pertuduhan menerima rasuah RM6.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holdings Saidi Abang Samsudin sebagai ganjaran mendapatkan projek solar hybrid di Sarawak. Mayat wanita ditemukan di dalam bagasi di Jalan Aman, Sibu, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Stanley Jonathan Ringgit berkata tiada pengenalan diri mangsa ditemui. ACP Stanley berkata pemeriksaan ke atas mayat juga mendapati tiada menemui sebarang kecederaan pada anggota badan. Mayat dipercayai seorang wanita berketurunan Cina berusia lingkungan 40 hingga 50 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana bunuh. Individu yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian diminta tampil membantu polis. Cubaan seludup 197 kotak mengandungi 1.9 juta batang rokok bernilai 1.4 juta ringgit dipatahkan pasukan gerakan am PGA Batalion 7 Kelantan. Rokok dari negara jiran itu ditemukan dalam sebuah lori di Jalan Bris Kubu Besar, Bacok. Penolong Pegawai Pemerintah Batalion 7 Deputi Superintenden Ku Majidin Cik Kujusoh berkata pasukan rondaan terserempak dengan lori dipandu dalam keadaan mencurigakan dari arah cabang 4 Tok Mek Ngah, Tumpat dan kemudiannya mengekori kenderaan itu sejauh 40 km. Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, pemandu terbabit memecut laju sebelum memberhentikan kenderaan di bahu jalan dan melarikan diri ke dalam semak berhampiran. Ini adalah rampasan yang terbesar. Kali ini kita masuk operasi daripada 14 September sampai sekarang. Ini adalah nilai yang terbesar lah, tangkapan rokok. Juga di Kelantan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM pula merampas 2 juta batang rokok yang cuba diseludup masuk melalui perairan Pantai Sabak, Bengkalan Cepa. Kesemua rokok bernilai 1.49 juta ringgit itu ditemukan dalam 3 buah bot dan sebuah lori. MO pada kali ini agak jelas kerana mereka menggunakan 3 bot
bot pertama masuk seawal pagi. Okey, bot kedua masuk selepas itu dan bot ketiga masuk 2 atau 3 jam selepas itulah. Jadi susunan bot-bot ni akan mengelirukan penguatkuasa dan juga nelayan-nelayan tempatan. Tetapi mereka juga menggunakan MO yang biasa mereka gunakan, iaitu penggunaan tontor. Okey, semasa serbuan dibuat daripada jalan laut, memang banyak tontor-tontor yang ada di situ yang mereka merupakan nelayan-nelayan tempatan jugalah, disyaki diupah untuk menjadi tontor kepada penyeludup-penyeludup ni lah. Jadi modus operandi mereka still berubah-ubah, cuma ada juga mereka menggunakan cara yang lama. Berdasarkan jumlah bot dan lori, mereka yang terlibat dipercayai melebihi 10 orang dan mempunyai rangkaian besar untuk mengawal sindiket terbabit menjalankan kegiatan mereka. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC melalui inisiatif Nexus Produktiviti Pelancongan TPN sasar pembangunan 1000 prototipe bagi memberikan pengalaman pelancongan secara dalam talian kepada masyarakat. Pengerusi TPN Uzaidi Udanis berkata, inisiatif baru Malaysia Virtual Experience MyVXP diyakini mampu menggerakkan produktiviti sektor pelancongan yang terjejas akibat wabak COVID-19. Jelas beliau, sehingga kini MyVXP mempunyai 150 prototipe setelah 2 bulan program itu dijalankan. Sebenarnya apa yang kita target 1000 produk yang boleh dijual. Satu dijual kita pasaran-pasaran ni, tiap-tiap pasaran ni, tiap produk ni ada pasaran tersendiri. Ada yang pasaran untuk Indonesia, ada pasaran untuk China, ada pasaran tadi kita discuss dengan pasaran China tadi kan. Pasaran China kalau boleh even kita punya penyanyi lain-lain Jan Silam, Zah semua tu dia dah mula kan dengan cara virtual. Tapi kalau pasaran China tu besar. Kalau pasaran China tu itself tiap-tiap hari tu at least kalau satu sesi 30 dalam kita boleh buat 2-3 kali satu hari. Inisiatif ini juga katanya mempersiapkan pemain industri untuk beroperasi sepenuhnya apabila kerajaan membuka semula sempadan negara. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas pelancaran MyVXP di Petaling Jaya. Bayaran BPN 2.0 ini akan dibuat dalam 2 ansuran. Pertamanya pada hujung bulan Oktober 2020 dan keduanya ialah pada bulan Januari 2021. Bagi golongan B40, bayaran ansuran pertama untuk bulan Oktober adalah sebanyak RM700 dan keduanya pada bulan Januari 2021 sebanyak RM300. Bertemu kembali. Skuad Seladang akan menggunakan nama Perak FC dan bukannya Bos Gaurus FC, BGFC selepas diswastakan nanti. Presiden Persatuan Bola Sepak Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, ia bagaimanapun perlu terlebih dahulu mendapat kebenaran Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Beliau yang juga Menteri Besar Perak menggesa ke semua penyokong dan peminat agar tidak risau dengan perkara tersebut. Jadi apabila kita dah buat kertas exco untuk dibawa ke mesyuarat exco mendapat kebenaran menggunakan nama Perak itu, maka Bos Gaurus FC itu akan ditukar namanya kepada Perak FC. Jadi proses dia apabila you nak buat syarikat yang menggunakan nama negeri kita atau menggunakan jata negeri kita, mesti mendapat kelulusan daripada MMK. Jadi jangan panik. Beliau berkata demikian bagi meredakan kegusaran penyokong klub bola sepak berkenaan. Semalam, PAFA menerima memorandum daripada Gabungan Penyokong Bola Sepak Perak, TBG MOPS, yang menyokong usaha menamakan pasukan tersebut daripada Perak FA ke Perak FC.
Program pencarian bakat Talent ID bagi sukan berbasikal wanita kembali selepas 4 tahun menyepi dengan meletakkan sasaran untuk menyediakan pelumba ke kejohanan remaja Asia dan Dunia 2024. Bekas peserta Talent ID tahun 2002 yang juga merupakan jago berbasikal wanita negara Fatihah Mustafa dilantik sebagai pengemudi skuad itu. Ini merupakan berita baik kepada pelajar perempuan berumur antara 13 hingga 15 tahun yang meminati sukan berbasikal. Anda mungkin bakal menjadi pelumba trek negara. Program pencarian bakat ini akan menjelajah ke seluruh negara bermula dengan zon tengah 24 dan 25 Oktober ini dan bakal berakhir 21 November depan untuk zon Sabah Sarawak. Seramai 15 orang pelumba muda wanita bakal dipilih untuk menyertai program pelapis bermula Januari 2021 nanti. Mereka akan diberi latihan khusus yang sistematik di bawah kendalian Fatihah Mustafa dan Saud Hussein. Kali ini tanggungjawab saya lebih besar iaitu untuk mencari bakat baru, pelumba baru untuk pengganti saya sendiri. So ini adalah satu pembakar semangat lah untuk saya challenge diri saya sendiri untuk dapatkan pelumba yang bertaraf dunia. Mungkin lebih baik daripada saya dan mungkin boleh orang cakap first Malaysian untuk bawa balik medal dekat Olympic Games nanti. Junior kita ada dalam muka 4 orang ke 5 orang lagi. Jadi jumlah tak cukup ni. Kalau kita tengok batch by batch, mereka ni sebenarnya yang junior pun, yang pelapis bangsaan sekarang ni, by tahun depan dia akan masuk ke sini. Tahun depan masuk sini. Tapi yang grup ni kita targetkan 2024 mereka akan boleh bertanding di kejohanan remaja Asia dan juga remaja dunia. Dan kalau kita lihat track record kita pernah menang pingat di remaja dunia untuk lelaki. Jadi untuk perempuan ni kita harap kita akan dapat melakukan sesuatu. Sebab itu stepping stone untuk mereka pergi ke peringkat senior. Kali terakhir program pencarian bakat secara besar-besaran seperti ini dijalankan pada 2016. Ia akan dipecahkan kepada 2 fasa iaitu ujian padang dan ujian spesifik. Borang pendaftaran boleh dimuat naik di laman sesawang Majlis Sukan Negara, Media Sosial Atlet Malaysia dan Media Sosial Fatihah Mustafa bermula 6 hingga 13 Oktober. Laporan itu menutup berita tengah malam. Terus patuhi SOP bagi mencegah COVID-19. Saya Azizi Harun. Assalamualaikum dan salam hormat.